إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله. Hadirin hadirat muslimin muslimah, ikhwan dan ikhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita akan membedah bid'ah-bid'ah tentang surah Yasin. Soalan ni terlalu banyak dan sering ditanyakan kepada saya. Kerana antum semua sudah mafhum, setiap malam seperti malam sekarang, rata-rata orang yang bid'ah, ya, kita katakan, pasti mereka mengamalkan amalan-amalan yang tidak punya hujah, sama ada daripada Quran ataupun daripada hadis, ataupun fatwa daripada ulama-ulama muktabar. Tidak punya mereka. Mereka tidak punya hujah daripada Quran, daripada hadis, ataupun fatwa daripada ulama-ulama muktabar, terutama a'immatus salaf. Kita akan buktikan. Dan mereka melawan fakta, dan mereka juga menyelewengkan fakta. Fakta yang kita katakan Quran dan hadis, mereka lawan. Dan mereka tidak puas dengan apa yang mereka lakukan. Mereka mencipta hadis-hadis palsu, asar-asar palsu, apa saja yang dikaitkan dengan agama yang mereka cipta demi untuk memuaskan hati mereka dan melanjutkan bid'ah-bid'ah yang mereka perjuangkan. Kita tahu mereka sekarang sedang bersatu untuk menghidupkan bid'ah. Contohnya lihat di masjid pada malam seperti malam ini, kita lihat lepas sembahyang maghrib, mereka sibuk menyibukkan dirinya dengan melakukan perkara-perkara yang langsung tidak ada dalilnya. Jadi berupa soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan: bolehkah Ustaz jelaskan dengan hujah atau dalil-dalil dari syarak tentang bid'ah yang berkaitan dengan, pertama, fadilat membaca surah Yasin. Kedua, membaca untuk orang mati. Artinya membaca Yasin untuk orang mati. Saya rasa masukkan seperti itu. Atau menghadiahkan pahalanya kepada orang mati atau nazak. Ketiga, membaca setiap malam, terutamanya di malam Jumaat. Yang membaca Yasin setiap malam di malam Jumaat. Keempat, membaca Yasin untuk kenduri secara umum. Kelima, memberi upah, wang atau makanan kepada mereka yang membaca Yasin. Tolong jelaskan dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Terima kasih. Tuan-tuan, kita bukan larang orang baca Al-Quran. Tidak. Kerana terlalu banyak hujah-hujah yang menyuruh kita membaca Al-Quran. Di antaranya kita boleh lihat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebanyakan orang yang pergi haji pasti akan dihadiahkan sebuah Al-Quran dan terjemahannya seperti ini. Sama ada bahasa Inggeris, bahasa Melayu dan seterusnya. Di halaman 85, di sini terdapat satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kabut. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Ini perintah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa lidzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Maksudnya bacakanlah ataupun bacalah atau bacakanlah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Alkitab dan dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah manusia dari perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sungguh ingat pada Allah adalah lebih benar manfaatnya, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi dalam ayat ini kita disuruh membaca Al-Quran secara umum. Sama ada dalam berdakwah ataupun dalam apa sahaja kerja yang kita kerjakan, kita disuruh membaca Al-Quran. Kemudian seterusnya, nanti siapa yang ada tafsir ini kita baca di rumah insya-Allah. Ataupun kita lihat hujah kami yang menyuruh kita membaca Al-Quran. Dan dalam Al-Quran sendiri di ayat yang lain, warattilil Qur'ana tartila. Dahlah kamu baca Al-Quran, tetapi bacalah dengan tartil, yakni dengan cara yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian bagi orang yang baca Al-Quran, walaupun dia lemah untuk baca Al-Quran,
Dia susah nak baca Al-Quran. Kalau dia berusaha untuk membaca juga, apakah ganjarannya yang diberi? Dan apakah khabar yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kita tentang orang yang seperti ini? Yakni membaca Al-Quran tidak mahir, susah membaca Al-Quran, tapi berusaha. Seperti orang mula berjalan, dia susah nak berjalan, tapi berusaha kerana dia mesti berjalan. Dia kena berjalan. Begitu juga, kita kena baca Al-Quran, mesti baca Al-Quran. Jadi kita kena pelajari, walaupun kita membaca dengan susah payah. Jadi di sini dalam halaman 109 terdapat sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, berkata Rasulullah SAW, al-mahiru bil-Qur'ani ma'as safaratil kiramatil barara. Al-mahiru bil-Qur'ani ma'as safaratil kiramatil barara. Walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yattata'ta fihi wa huwa alihi syakun lahu ajran. Orang yang membaca Al-Quran, lagi pula ia mahir, kelak mendapat tempat dalam syurga bersama-sama dengan rasul-rasul yang mulia lagi baik. Ini yang membaca dengan baik, disuruh membaca dengan baik, supaya orang yang membaca dengan baik, walaupun dia tidak menghafal. Kalau kita lihat syarahnya, walaupun tidak menghafal, tetapi cukup dia membaca dengan baik, maka dia ditempatkan bersama para rasul, bukan dengan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW saja, tapi dengan para rasul dan orang yang baik-baik. Tengok fadilat baca Al-Quran, lihat fadilat baca Al-Quran. Dan orang-orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak mahir, yakni susah membacanya, tertegun-tegun dan nampak agak berat lidahnya, belum lancar, ia akan mendapat dua pahala. Pahala pertama dia membaca, pahala yang kedua dia berusaha. Jadi orang-orang yang tak tahu baca Al-Quran berusaha bersungguh-sungguh untuk boleh membaca Al-Quran, supaya dapat dua pahala. Pertama, pahala membaca, dan satu lagi berusaha untuk membaca. Jadi jangan dibuang peluang ni, jangan ditinggalkan peluang ni. Ini janji Rasulullah SAW. Siapa yang baca Al-Quran walaupun dia baca dengan susah payah, bacanya dapat dua pahala. Satu membaca, dan satu susah payah yang kesungguhan terhadap membaca ini akan diberi pahala yang besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyak lagi hadis-hadis yang menyuruh kita baca Al-Quran. Tetapi walaupun kita disuruh membaca Al-Quran, kita tidak selayaknya mengatakan yang ini lebih baik, yang ini lebih baik, yang lain ditinggalkan, ataupun menentukan ini lebih baik, ini lebih sempurna, lebih afdal, yang lain tidak dibaca. Kalau ada dalilnya tak jadi masalah. Tetapi apa yang kita nak bincangkan, mereka mendewakan Yasin tanpa ada dalil, ya. Jadi kita baca di halaman 3. Jawapan saya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Surah Yasin termasuk surah-surah Al-Quran yang telah disediakan pahala dan rahmah untuk siapa sahaja dari orang Islam yang membacanya. Pahala dan rahmah. Sebab wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Disebut di situ rahmah. Apabila Quran dibaca, hendaklah kamu diam, hendaklah kamu dengar, supaya kamu dapat rahmah. Bermakna diam, mendengar, dapat rahmah. Kalau baca, lagi dirahmati. Tetapi membacakan surah Yasin untuk orang mati atau untuk orang nazak, dikatakan sakratul maut atau diambang maut, adalah perbuatan yang bertentangan dengan syarak. Kalau di bracket situ bid'ah. Adapun dalil-dalil yang memerintahkan agar membaca surah Yasin untuk orang mati atau nazak adalah hadis-hadis yang lemah, palsu, dan ada yang mungkar. Oleh yang demikian, membaca surah Yasin untuk mengambil fadilat-fadilatnya dan mendapat kelebihan-kelebihannya yang khusus, yang tiada dalilnya, yang sahih dari syarak, seperti membaca untuk orang mati, orang nazak atau sebagainya, maka semua itu adalah perbuatan yang bid'ah. Sebagai jawapan berserta dalil-dalil untuk kesemua soalan-soalan yang diajukan tadi, maka ikutilah kandungan kertas kerja ni. Jadi lihat di halaman 4.
Jawapan soalan yang pertama, sebagaimana yang telah dijelaskan bahawa semua hadis-hadis tentang fadilat membaca surah Yasin adalah hadis-hadis yang lemah, palsu dan mungkar. Antara hadis-hadis tersebut ialah man qara'a Yasin marratan faka'annama qara'al Qur'ana marratain. Barang siapa membaca Yasin sekali sahaja, maka seolah-olah dia telah membaca Al-Quran sebanyak 2 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman. Hadis ini dijelaskan sebagai hadis palsu oleh Syekh kita Al-Albani rahimahullah. Ini yang orang Singapura, orang-orang bid'ah yang paling tak suka kepada Albani. Kalau kita kasih percuma bukunya pun dia tak nak. Subhanallah. Di mana kita boleh lihat rujukannya di dalam silsilah ahadis da'ifah. Nombornya siapa yang ada dalam bahasa Melayu pun sama, nombornya 4636. Dan di dalam Da'if Jami' As-Saghir juga oleh Al-Albani, nombor hadisnya 5789. Jadi nyata hadis yang digunakan oleh mereka supaya benar-benar suka membaca Al-Quran, maka mereka mengatakan cukup baca Yasin. Sekali baca Yasin sama khatam 2 kali. Malasnya orang nak mengkhatamkan nanti. Cukup baca Yasin. Jangan tertipu, ini bukan fakta yang benar, ini hadis yang palsu. Ini hadis yang palsu. Kedua, an Qatadah an Anas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in qalba wa inna qalbal Qur'ani Yasin, man qara'a faka'annama qara'al Qur'ana 10 marrat. Dari Qatadah dari Anas, ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya bagi segala sesuatu itu ada hatinya. Sesungguhnya hati Al-Quran itu adalah surah Yasin. Barang siapa yang membacanya maka sama dengan 10 kali membaca Al-Quran. Makanya ada di Singapura nanti masjid-masjid yang menyediakan, siapa nak khatam Quran bayar dengan kami dengan harga sekian-sekian. Mungkin dia katakan saya sanggup khatamkan untuk antara 10 kali khatam. Dengan apa? Baca surah Yasin. Iya kan? Mereka punya hujah. Ini hujahnya, tetapi sayang, hujahnya hadis-hadis yang palsu. Syekh, tidak mustahil orang-orang di Singapura akan berbuat seperti itu. Sekarang dah ada. Anda boleh percaya dia khatamkan Quran untuk dibayar sekian banyak. Bila ada satu iklan di akhbar, air Zam-Zam dibaca dengan 600,000 kali khatam. Anda tak bawa hari ini. Siapa yang ada cuba baca. Kita pun ada air Zam-Zam ni, tapi tak dibacakan sebanyak tu. Katanya segera cepat, stok masih ada. Bila saya tanya siapa yang membaca, dia mengatakan kami baca ramai-ramai surah Yasin. Surah ini yang menyamai sekian ribu, sekian ratus dan sebagainya. Ini satu pembohongan. Kalau dipakai hadis ini sekalipun, cuba lihat nilai hadis ini. Hadis ini lemah, bracket nilainya palsu, sebab tidak ada penguatnya. Hadis ini lemah, bracket saja di tepinya, nilainya palsu. Kenapa? Perawinya Imam Tirmizi menyatakan bahawa pada sanad hadis ini ada perawi yang bernama Harun Abu Muhammad. Ini dikenali sebagai oleh ulama-ulama hadis, laki-laki yang majhul. Diketahui sebagai majhul. Orang tahu bahawa dia ini tidak wujud, majhul. Jadi bagaimana boleh dimasukkan dalam hadis ini? Jadi dijelaskan oleh Imam Tirmizi di dalam Mizanul I'tizal, juga boleh lihat jilid kelima halaman 288, nombor hadisnya 9178. Inilah fakta kita, inilah kenyataan kita, inilah kehebatan ahli sunnah wal jamaah yang bermanhaj salaf, yang dituduh sebagai wahabi. Mereka tidak akan tertipu dengan hadis-hadis palsu, hadis-hadis lemah, hadis-hadis mungkar seperti hadis ini. Jadi siapa yang beramal dengan niat mengikut sebagaimana dalam hadis ini, dia buat bid'ah. Dia sudah buat bid'ah, Syekh. Sebab Rasulullah SAW tidak mencontohkannya. Bukankah amal itu ada syarat? Di antara syaratnya ittiba' dan ikhlas. Mereka ikhlas membaca. Subhanallah. Yang kami risau sekarang, mereka beramai-ramai mengatasnamakan ulama untuk menentang Quran dan hadis. Mereka sekarang orang bid'ah
beramai-ramai bersatu atas nama ulama. Atas nama ulama mereka menentang Quran dan hadis. Sehingga saya membaca buku Alwi Maliki. Semoga Allah merahmatinya. Walaupun sejumlah ulama-ulama salaf mengatakan bahawa dia sudah keliru pahamannya. Quran mengatakan Lailatul Qadr khairun min alfi syahr. Itu Quran mengatakan. Kata Al-Maliki tidak. Yang paling mulia, paling afdal malam lahirnya Nabi Muhammad. Cuba baca. Tidak malu dia mengatakan begitu. Kenapa katanya? Malam Lailatul Qadar yang turun malaikat. Itu pun tak turun ke bumi, ke langit dunia. Tetapi malam lahirnya Nabi Muhammad membawa hidayah. Mana lebih mulia? Kalau pakai akal mungkin, tetapi kalau pakai Al-Quran, Quran mengatakan yang termulia malam Lailatul Qadar. Kalau gitu setiap malam kelahiran Nabi Muhammad SAW mereka akan buat ibadah. Nabi Muhammad sendiri tak mencontohkan bagaimana. Iya kan? Anda katakan syarat ibadah itu kan mencontohi Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kalau Alwi Maliki jadi katakan profesor, doktor, ulama besar, wali katanya, dipakai perkataannya sehingga penceramah-penceramah sekarang mengatakan seperti itu. Orang yang fanatik dengan Alwi Maliki mengatakan malam Lailatul Qadar kalau dibezakan dengan malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka malam kelahiran Nabi Muhammad SAW lebih mulia. Sedangkan malam Lailatul Qadar 1000 kali solat kalau kita solat. Rasulullah SAW diikat kainnya, apa arti ikat di kainnya? Bersungguh-sungguh, disuruh cari lagi. Ini Alwi Maliki sudah menyelewengkan fakta, wahyu, firman Allah dengan perkataan mengikut akalnya. Itu sebab kita katakan manusia ini bila menyembah akalnya, agama ini diketepikan. Jangan ambil perangai seperti ini. Orang Yahudi pun tak buat seperti ini. Orang Nasrani pun tak seperti ini. Dia tak tolak kitabnya, tapi dia boleh tolak tak langsung. Mereka lebih bersungguh-sungguh di malam Maulid. Mereka bersungguh-sungguh beribadah di malam Maulid. Dan malam Lailatul Qadar mereka ketepikan. Hadis ini lemah, ya. Kemudian Imam Tirmizi juga menyatakan bahawa hadis ini gharib dan Harun Abu Muhammad adalah majhul. Kita boleh lihat dalam At-Tarikh Al-Kabir, nomornya 2815 atau Tarikhul Kabir. Ketiga, tuan-tuan, kewajipan saya untuk menjelaskan ni, kerana di Singapura ataupun di mana negeri Islam, bila malam Jumaat seperti ini, bila malam Jumaat, apa mereka baca? Yasin. Kalau baca surah Al-Baqarah, tak ada. Surah Al-Kahfi juga tak ada. Surah-surah yang lain tak. Surah Yasin juga. Apa pun terjadi, surah Yasin. Sedangkan kalau kita lihat fakta-fakta yang mereka pakai, hadis-hadis yang mereka pakai adalah hadis-hadis yang tak boleh diambil kerana hadis itu hadis lemah dan hadis mungkar dan hadis maudhu'. Yang ketiga, An Qatadah An Anis bin Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in qalbun wa inna qalbal Qur'an Yasin man qara'aha kataballahu bi qira'atihi qira'atal Qur'ani 10 marrat. Lihat, kalau 10 kali baca Yasin bermakna anda sudah tamatkan atau khatamkan Al-Quran 100 kali. Sebab sama katanya. Tapi sayang, tengok hadis ni. Dari Qatadah dari Anas bin Malik, ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi segala sesuatu itu ada hatinya, dan hati Al-Quran itu Yasin. Barang siapa yang membacanya, Allah telah menetapkan dengan bacaan itu 10 kali bacaan. Tuan-tuan, saya minta, siapa yang menemui hadis-hadis tentang Yasin yang tak ada dalam tulisan saya, berikan kepada saya. Saya akan takhrij. Saya bertanggungjawab. Sebab nanti mereka beralasan, oh, hadis ini dalam kata-kata kerja Ustaz Rasul tak ada, yang ni boleh, bawa ke sini. Jumpa saja yang berlainan dengan hadis ni, bawa ke sini. Kami akan takhrij. InsyaAllah di rumah ana ada Ma'jam Mufahras di Al-Fadil Hadis untuk mencari hadis-hadis ni semula dan syarahnya. Subhanallah, nikmat yang Allah beri kepada kita sekarang, kitab-kitab ini sudah disyarah oleh ulama-ulama salaf kita.
Walaupun Tirmizi, Abu Daud dan sebagainya sudah disarah oleh penulisnya ahli sunan ni, tetapi selepasnya disarah semula oleh ditahqiq semula oleh Al-Albani. Nikmat ini tuan-tuan. Kalau tidak kita tertipu seperti ini. Ini perbuatan bidah. Jadi apa kedudukan hadis ni? Apa darjat hadis ni? Hadis ini adalah hadis palsu kerana perawinya Harun bin Muhammad adalah majhul. Di hadis yang pertama di atas, di dua hadis kan? Ataupun kalau ikut urutan hadis yang kedua daripada hadis ini, ditulis dengan nama Harun Abu Muhammad. Nama-nama ini tidak tercatat sebagai anak murid Maqatil bin Hayyan dan tidak pula tercatat sebagai guru Al-Hasan bin Saleh. Sedangkan dari jalur perawi terdapat dua nama ini, dari Maqatil bin Hayyan dan dari Harun Muhammad dari Hasan bin Saleh. Disebut an ya kalau bahasa Arab. Dengan hadis ini adalah hadis yang lemah kerana Harun bin Muhammad adalah majhul dan dinyatakan palsu oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Lihat, dinyatakan palsu oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Silsilah Al-Hadis Da'ifah. Nombor hadisnya 169. Dan di dalam Da'if Jami' As-Sahih 1935. Hadis keempat, An Abi Qalabah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Yasin faka'annama qara'a al-Qur'ana 11 marrah. Dari Abi Qalabah, dia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, barang siapa membaca Yasin maka sama dengan membaca Al-Quran 11 kali. Tadi 10, ini 11. Yakni 11 kali khatam. Baca Yasin berapa minit? Katakanlah 1 jam. Tak sampai ya? Dalam 20 minit mungkin. Atau tak sampai. Kalau baca katakan 10 minit atau 20 minit, untuk 1 jam berapa kali kita baca? 5 kali. Kalau 5 kali ataupun lebih, berapa kali kita khatam Al-Quran? Kalau sekali 11, kalau 5, 55 kali. Sayang hadis ini tak boleh pakai. Jangan bermalas-malasan. Jangan dengan menggunakan hadis ini dia mengatakan saya setiap malam khatam Al-Quran. Penipu dia. Betul kan? Banyak orang berasal seperti ini. Sebab saya sendiri dengar dia mengatakan saya setiap malam khatam Al-Quran. Bagaimana caranya? Baca Yasin. Akhirnya Quran itu tidak baca. Makanya orang Melayu kalau kita pergi Mekah, kita lihat akan dia pegang sampai ada Melayu, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, Kemboja. Kata orang Arab, Quran orang Arab besar macam ni. Tapi Quran orang Melayu masuk poket. Apa dia? Tak habis-habis Yasin. Kalau tengok ramai-ramai, kalau berzikir pakai tasbih itu, dia baca Qul Huwallah beribu-ribu kali. Tapi kalau baca Quran, dia baca Yasin. Kebanyakannya, tidak semua. Kita katakan bahawa fadilat Yasin tidak ada hadis yang sahih. Tetapi cara umum semua Al-Quran bila dibaca paling kurang 1 huruf. Berapa pasalnya? 10. Alif Lam Mim, alif 10, lam 10, mim 10. Hadis Muslim. Kalau Yasin dibaca Yasin, itu pasalnya berapa? Yasin asalnya ya alif sin. Paling kurang 3. Dia ada 30. Subhanallah. Tapi hadis yang mengkhususkan baca Yasin sahaja, hadis ini lemah. Kerana pada sanadnya ada seorang perawi bernama Khalil bin Murrah Ad-Dubai bin Al-Bashiri. Dinyatakan Bashri, bukan Bashri, Bashri. Dinyatakan oleh Imam Al-Bukhari sebagai mungkarul hadis. Hadis ini mungkar dan hadisnya tidak sahih. Hadis ini adalah hadis mauquf, hanya sampai kepada Abu Qilabah. Lihat rujukannya. Lihat Tahzib Kamal fi Asma'ir Rijal. Ya. Jilid ke-7 344 oleh Al-Hafiz Al-Mizi. Subhanallah. Begitu juga yang nombor 5. An Ma'qal ibn Yasarin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-baqaratu sanamul Qur'ani wa dirwatuh nazala ma'a kulli ayatin minha 80 malakan ikhtarajatillahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum min tahtil arsh
fawasalat biha atau fawasalat bi suratil Baqarah wa Yasin qalbul Quran la yaqra'uha rajulun yuridullah wad darul akhirah. Itu dal bukan dai, betulkan, wad darul akhirata illa ghufira lahu faqra'uha ala mautakum. Tuan-tuan, kertas kerja ini senjata bagi antum untuk menyerang mereka yang mereka mendewa-dewakan hanya surah Yasin di dalam Quran. Dalam hadis Bukhari, Al-Quran hujjatun lak aw alaik. Quran itu untuk kamu menyerang dan menangkis. Begitu juga hadis. Dimasukkan Quran adalah Quran dan hadis. Serang mereka bila mereka menyerang kita, atau tangkis mereka bila mereka menyerang kita dengan apa yang kita tulis di sini. Rujukannya ada. Jangan takut antum. Orang yang buat batil berani, kenapa orang yang kerana kebenaran takut? Subhanallah, akhir zaman. Ramai orang kita takut sangat. Kenapa? Saya tidak tahu. Tetapi orang-orang yang batil itu lebih berani rupanya. Bangun dia menentang. Tetapi orang-orang yang tahu kebenaran, sembunyi dia, lari dia. Kita kena bangun betulkan masyarakat ni. Kalau kita tidak bangun betulkan, siapa lagi? Jadi apa maksud hadis yang kita baca tadi? Dari Maqal ataupun Maqil bin Yasr, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, surah Al-Baqarah adalah inti serta puncaknya Al-Quran. 80 malaikat turun menyertai setiap ayat. Maka keluarlah kalimah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dari bawah arash. Maka tercapailah dengan surah Al-Baqarah dan Yasin qalbul Quran. Sesungguhnya ataupun seseorang yang membacanya dengan mengharapkan redha Allah dan negeri akhirat, pasti akan diampunkan dosanya. Maka bacalah oleh kamu kepada orang yang sedang menghadapi kematian ataupun sakratul maut. Sebab orang-orang kita ni bila tengok orang nak mati ataupun orang sudah mati, tak ada surah lain dibaca. Dia katakan salah ke baca Al-Quran. Saya nak tanya, kenapa surah Yasin juga? Kenapa tak surah Al-Baqarah? Dia mengatakan sunyi ustaz. Daripada kita berbual-bual, lebih baik baca Al-Quran. Okey, bacalah Al-Quran. Kenapa mesti surah Yasin? Dia pilih surah Yasin kerana ada keyakinan ni, hadis palsu ni. Jadi jangan ambil hadis ni. Kalau nak baca Quran juga untuk orang mati, katakan, tapi jangan buat kalau boleh. Kalau terpaksa juga, tak ada nak buat apa-apa, antum pun buka Al-Quran nak baca, apa saja surah boleh dibaca. Apa saja surah, betul kan? Tapi bukan untuk orang mati Syekh, untuk baca Al-Quran saja. Kenapa? Hadis ini lemah dan juga tarafnya palsu. Terdapat pada sanadnya perawi yang majhul bernama Sulaiman, bapanya Muammar. Nama penuhnya Sulaiman bin Tarkhan At-Taimi, bukan Tamimi, At-Taimi Abdul Mu'tamir Al-Bishiri. Y-nya saya tertinggal. Dinyatakan sebagai seorang mudallis. Apa arti mudallis? Dia mengatakan dia dengar dari seseorang, tetapi orang itu tak bercakap. Itu mudallis. Tadlis, yakni mentadliskan hadis. Hadis tak ada orang bercakap, tapi dia bercakap, mengatakan, oh itu bercakap, sedangkan orang itu tak bercakap. Itu satu penipuan, dusta, tipu. Katakan Umar yang ada tepi kita ni tak pernah bercakap. Kita katakan Umar bercakap. Jadi orang yang seperti itu dia katakan mudallis, tadlis, ya. Hadis ini tipu, maka hadis ini mungkar. Hadis ini mungkar. yakni seorang mudallis terhadap hadis-hadis yang tidak didengarnya dari Hasan dan lainnya. Dia tak dengar, tapi dia katakan saya dengar daripada Hasan. Tahu sekarang apa arti tadlis? Itulah dia, ya. Hadis ke-6, saya ringkas-ringkaskan saja dia punya takhrij supaya lebih mudah dipahami. Tapi rujukannya lihat di bawah nanti kalau kurang faham ataupun kurang pasti, dan berikan kepada mereka. Apa salahnya beri kepada ustaz kita yang bid'ah-bid'ah ni? Beri, kasih, supaya dia dapat berfikir. Masjid-masjid yang buat-buat bid'ah ni bagi saja, tapi dengan syarat Rasul Dahri buang dulu. Kalau ada Rasul Dahri mereka tak mau baca. Buang yang itu saja. Kata orang apa ada pada nama, ya, buang nama tu tak apa. Jangan buang Rasulullah saja. Rasul Dahri namanya dibuang tak apa, Rasulullah jangan. Lihat yang ke-6,
an Abdul Razzaq an Ma'marin qala sami'tu rajulan yuhaddithu anna likulli shay'in qalban wa qalbal Quran Yasin. Cuba lihat tuan-tuan, banyak sangat hadisnya. Saya rasa banyak hadis lagi yang saya sudah kumpul tapi saya belum takhrij. InsyaAllah kita takhrij bersama nanti. Dari Abdul Razzaq bin Ma'mar, ia berkata, aku mendengar seorang laki-laki menceritakan sesungguhnya bagi segala sesuatu ada hatinya, dan hati Al-Quran adalah Yasin. Bermakna kalau memenangi hatinya, ya, Aris, kalau anda memenangi hati anda, bermakna anda sudah kawal anda, anda sudah milikkan anda. Betul kan? Kalau seorang wanita dimenangi hatinya, bermakna wanita itu bersedia untuk jadi milik kita. Jadi kalau Quran sudah dimenangi hatinya Yasin, maka Quran itu semua sudah kita khatam. Kalau pakai logik pun tak logik ya. Iya kan? Tak logik. Apa logiknya? Anda tak pernah baca, tiba-tiba seolah-olah tak baca semua. Ya Syekh, ini tidak logik. Quran itu ilmu. Apakah dengan baca Yasin anda boleh dapat semua ilmu dalam Al-Quran? Tengok surah Al-Baqarah, di dalamnya banyak hukum. Memperkatakan tentang orang Islam, tentang orang kafir, tentang orang munafik. Hukum sembahyang, puasa, zakat, haji, riba, semua ada dalam surah Al-Baqarah. Kalau anda baca surah Yasin, apakah anda terbaca hukum-hukum ni? Apa anda tak terbaca? Jadi makanya tidak logik. Segi logik dia tidak logik. Katakan kalau anda pergi satu kedai, apakah bila anda masuk kedai itu anda sudah rasa semua makan di dalamnya? Tidak, anda kena pilih. Begitu juga hadis ini adalah lemah kerana Ma'mar mendengar dari seorang lelaki yang majhul, yang tidak dinyatakan namanya. Kalau kita ambil an, ada satu yang tidak dinyatakan namanya, maka hadis ini majhul. Ketujuh, Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacalah oleh kamu Yasin atas orang yang mati antara kamu, ataupun orang di ambang kematian pun boleh, ataupun orang dalam sakratul maut pun boleh, dimaknakan dengan mautakum. Tetapi sayang, hadis ini dinyatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah sebagai hadis yang lemah. Lihat dalam Miskhah, nombor hadisnya 1622, ataupun Irwaul Ghalil, nombor hadisnya 688, dan di dalam Da'if Jami' As-Saghir, nombor hadisnya 1072. Tuan-tuan, nyimak cermatlah sikit ya, dapatkanlah buku ni. Kalau antum tidak mampu membaca, sekurang-kurangnya keturunan antum boleh membaca. Bagaimana kita nak berhujah kalau kita cuma ada kertas kerja ni? Alangkah baiknya kalau kita ada buku, kita boleh hias rumah kita dengan berbagai-bagai perhiasan. Kenapa tidak dihias dengan buku? Hiaslah dengan buku. Boleh saya bercakap sedikit? Kita kan nak masuk syurga. Bagaimana kita nak masuk syurga kalau kita tak ada ilmu? Ilmu ini adalah nur, cahaya. Kalau tak ada cahaya, macam mana kita nak periksa yang betul, yang salah? Jadi, ilmu penting. Kita disuruh segera beribadah. Tapi ibadah kalau tanpa ilmu, pasti di dalamnya ada bid'ah. Kalau ada bid'ah, ibadah itu diterima? Tidak. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardus samawati wal ard. Bersegeralah antum kepada pengampunan Allah, yang syurga yang diberikan kepada orang yang diampunkan dosanya adalah seluas langit dan bumi. Orang sekarang nak beli buku takut dengan harganya yang mahal, sedangkan buku itu menjadikan kita bersegera buat ibadah. Tetapi untuk hiasan yang lain, pagi, petang, siang, malam, bekerja tanpa jemu, tanpa penat, tanpa memikirkan kesihatannya, yang didapat sedikit. Antum bayangkan, ada tak di antara antum di Singapura ini, di Pulau Singapura yang punya tanah 10 hektar? Cuba angkat tangan.
Pagi petang antum bekerja untuk dapat 10 ekar tu, terkencit antum. Terberak-berak mungkin pun tak dapat. Faham maksud saya? Bagaimana nak dapat syurga yang seluas bumi dan seluas langit? Kenapa antum tak mau terkencit-kencit bersibukkan diri untuk dapatkan tu yang sudah dijanjikan? Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mungkin janji Allah benar. Kalau antum buat sesuatu amalan, antum akan diampunkan dosa antum. Betul kan? Sebab di situ disebut amal antum, setiap amal antum diberi paling kurang 10 kebaikan. Bila 10 kebaikan diberi, 10 dosa dihapuskan. Jadi kalau kita ada projek yang ada di Singapura misalan, satu kilang yang besar, tak jumpa mukanya di sini. Sedangkan dengan projek yang dikatakan kilang besar ni, apa yang didapat besok bila pergi? Memang kita tak akan bawa ke syurga kalau kita tidak beramal sekarang. Jadi tuan-tuan, saya katakan kepada tuan-tuan, percaya atau tidak tuan-tuan, dengan amal tuan-tuan ini, Allah akan beri tuan-tuan syurga yang seluas langit dan bumi. Cuba lihat dalam surah Ali Imran, tak kalau tak saya 133. Saudara Idris, Ustaz Idris, cuba cari. Jadikan ayat ini satu motivasi untuk antum mencari ilmu supaya antum dapat apa yang dijanjikan oleh Allah SWT. Saya tahu ramai di antara sahabat-sahabat kita 133 Ali Imran 133. Betul, saya katakan tadi Ali Imran 133. Lihat sendiri, pastikan dan lihat sendiri. Antum baca di rumah, antum fikir, lihat dan fikir. Apakah antum mampu mencari kekayaan sebesar itu seumur hidup antum di Singapura? Ana nak tanya lagi, apakah antum mampu untuk mengumpul harta, jangan katakan seluas langit dan bumi, 1 hektar ataupun 1 banglo di Singapura, antum kerja siang malam, pagi petang, sehingga ana kadang-kadang jumpa sahabat, bila jumpa, ke mana hantar? Saya sibuk. Apa sibuk? Cari duit. Yang ada Allah sediakan lebih besar daripada yang antum ada di dunia ni, seluas langit dan bumi. Kenapa antum tinggalkan? Makanya Allah mengatakan sedikit daripada manusia ini baru berfikir. Jadi fikirkanlah. Iya, diulang di beberapa ayat 21. Iya, baca juga dalam surah Hadid 21. Faham tak ayat ni? Mau diterjemahkan lagi? Allah mengatakan bersegera. Jangan tunggu lama-lama, bersegera. Bersegeralah kamu kepada apa? Pengampunan Allah. Dan yang disediakan bagi orang yang diampunkan ini syurga. Sebut syurga yang seluas langit dan bumi. Anak tanya sekali lagi, antum yang ada di Singapura ni ataupun yang dengar Paltalk ni, berapa kekayaan yang antum ada di Singapura ataupun di negeri antum ataupun di luar negeri? Anak tahu ada orang yang terus tak pernah datang ke kuliah. Kalau datang pun kerana dia dah letih bekerja, nak relax-relax, jumpa kawan, datang ke sini. Apa tujuannya? Jumpa kawan mungkin. Jadi kalau ingin mendapat pahala yang sebesar itu, sediakan buku-buku. Sebagaimana antum nak dapat dunia, antum sediakan buku beribu-ribu. Jadi buku-buku ini kalau antum tak sempat baca, mudah-mudahan keturunan antum boleh membaca. Saya tidak sempat sentiasa menemui antum dalam majlis seperti ini, tetapi buku-buku kertas kerja dan sebagainya, saya tahu ada yang balik tak bawa kertas kerja. Balik tak buat kertas kerja, susah ke antum, mahal ke antum dah dapatkan syurga yang seluas langit dan bumi dengan $5. Sedangkan kertas kerja itu nanti hasilnya dikongsi dengan sahabat-sahabat antum yang susah. Apalagi beli buku. Subhanallah. Buku ini disuruh oleh Allah SWT bermula ayat Iqra. Banyak baca. Dan di antaranya baca Al-Quran. Tapi tolong kalau baca Al-Quran jangan baca dengan berpandukan kepada hadis-hadis yang palsu, daif, mungkar, seperti hadis Yasin. Kalau antum baca Yasin saja, antum tak dapat ilmu. Tapi bacalah keseluruhannya. Quran mengatakan, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah kamu memberi konsentrasi kepada Al-Quran atau hati kamu sudah dikunci? Apa dia dikunci? Tak boleh faham semua. Jadi fikirkanlah. Sudah ditengok ayatnya, betul kan? Besok lihat tafsirnya.
Sanad hadis yang kita baca, Iqra'u ala mautakum Yasin, sanad hadis ini pula mudharib, goncang, dan terdapat perawinya yang majhul. Oleh itu hadis ini tidak boleh dijadikan hujjah untuk membaca surah Yasin kepada orang mati atau orang yang nazak, ataupun orang yang diambang maut. Besok kalau ada orang yang diambang maut, tidak kira siapa yang kita lawati atau ziarahi, kata Rasulullah SAW, laqinu ala mautakum la ilaha illallah. Atau kama qala, laqinu ala mautakum bila ilaha illallah. Talkinkan, ajarkan, ucapkan, katakan kepada orang yang diambang maut di antara kamu dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau dia mengatakan la ilaha illallah mukhlisan min qalbihi dakhala jannah. Kalau dia mengatakan la ilaha illallah ikhlas daripada hatinya, pasti masuk syurga. Kalau dia berdosa, akan dimasukkan ke neraka, hanya membersihkan dosa-dosanya, tapi dia pasti masuk syurga. Itu janji Allah dan Rasulnya. Kenapa kita menzalimi dia dengan baca Yasin? Zalim antum bacakan Yasin kepada dia, sebab dia tidak faham. Tapi kalimah la ilaha illallah hampir semua orang kita faham. Betul kan? Cuba terjemahkan la ilaha illallah. Subhanallah, semua orang boleh faham. Kerana itulah yang mula-mula diajarkan oleh guru-guru kita kepada kita tentang la ilaha illallah. Jadi ajarkan semula supaya dia menyebut, walaupun mulutnya tidak mengatakan tetapi hatinya, sebab Quran hadis ini mengatakan mukhlisan min qalbihi, bukan min lisanihi. Mukhlisan min qalbihi, ikhlas daripada hatinya, bukan daripada lisannya. Jadi sayangi keluarga antum, jangan baca Yasin nanti panggil orang sekampung, jom baca Yasin. Bapak saya ini sakratul maut. Apa dia baca dengan Yasin? Baca ramai-ramai pula, lagi tak boleh dengar dia. Bukankah Al-Quran mengatakan wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun? Apabila Quran dibaca, hendaklah kamu dengar. Ini baca ramai-ramai, si sakratul maut pun tak boleh dengar apa dibaca. Macam bunyi tebuan saja. Betul kan? Ya Syekh, apa lagi kita nak cakap dengan mereka? Dengan Quran, dengan hadis, dengan hujah, dengan akal pun mereka tak boleh terima. Itulah orang-orang yang nasibnya malang. Betul tak? Malang sangat nasib mereka. Kemudian an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'a surata Yasin adalat lahu 20 dinaran fi sabilillah wa man qara'aha adalat lahu 20 hujjah. Hajjah, ya, hajjah bukan hujjah. Wa man katabaha wa syarabaha adkhalat jawfahu alfa yaqin wa alfa nurin wa alfa barakatin wa alfa rahmatin wa alfa rizkin wa naza'at minhu kulla ghallin wada. Subhanallah. Dari Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendengar Yasin maka diberikan padanya pahala sama dengan mengeluarkan 20 dinar fi sabilillah. 20 dinar ni uang emas. Asalnya kalau nilai sekarang mungkin ribu, ya. Bermakna 20,000 ataupun lebih daripada itu. Barang siapa yang membacanya maka sama seperti dia 20 kali mengerjakan haji. Masuk akal ke? Besok orang, ustaz saya tak payah pergi haji lah. Sebab apa? Saya dah berkali-kali baca Yasin. Sekali baca Yasin sama seperti pergi haji. Apa dalilnya? Ni hadis katanya. Barang siapa yang menulis serta minumnya, maka akan dimasukkan ke dalam jiwanya 1000 keyakinan, 1000 cahaya, 1000 berkah, 1000 rezeki, dan dihilangkan seluruh dengki dan penyakit jiwanya. Sekarang kan ditulis pakai air za'faran ataupun air kunyit, ditulis pakai diminum. Pahami, hadis ini adalah hadis yang mungkar. Ibnu Adi menyatakan bahawa hadis ini adalah hadis palsu. Menurut beliau bahawa dalam rawinya ada seorang yang bernama Ahmad bin Harun. Dia seorang pemalsu hadis, pembohong, kadzab, dan ditinggalkan matruk. Kadzab dia. Kok Syekh, saya tuan-tuan muslimah muslimin, kalau orang tu jahil kita datang kita terima. Kalau seorang tu pencuri kita datang pun kita terima. Orang jahat macam mana datang pun kita terima. Berzina pun kita terima, ya kan? Tetapi jangan penipu.
Kalau seorang pembohong datang, kita boleh terima. Penipu, pembohong, itu tak senang orang seperti ini. Ya kan? Ini yang dibohongi hadis. Kadzab dia. Nabi mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, di riwayat Muslim. Dan perawi-perawi yang lain. Siapa yang berbohong terhadapku sekali saja, maka bersedia satu bangku di api neraka. Ia dikatakan berbohong dalam hal yang berkaitan dengan agama. Hadis ini pegangan orang, senjata orang. Kalau senjata palsu, anda pergi perang, dikasih senjata mainan, apa anda nak tembak? Begitu juga hadis palsu. Faham maksud anda? Antum pendengar ketawa, kan tak logik. Apalagi kalau hadis. Maka jangan pegang hadis palsu, wahai juhala. Wahai juhal, hadis palsu tidak boleh. Anda ada duit 10,000, tapi duit palsu, pergi bank, macam mana anda boleh masukkan bank? Kena tangkap anda. Ini hadis palsu. Jangan zalimi manusia dengan hadis palsu seperti ini. Sebab manusia bila mengamalkan hadis palsu, disediakan satu bangku daripada neraka. Kedua, bima bid'ah, kullu bid'atin, ini yang kita takut. Setiap bid'ah itu dalalah. 9. An Abi Ja'farin Muhammad ibn Ali qala, man wajada fi qalbihi qaswatan falyaktub Yasin wal Qur'an al-Hakim fi jazim bi za'faran thumma yashrabuh. Dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali berkata, barang siapa mendapati di hatinya kekerasan, ini keras, degil, susah nak hafal misalan, susah nak lulus periksa dan sebagainya, maka tulislah Yasin wal Qur'anil Hakim di suatu bekas dengan air za'faran, yakni air kunyit, di antaranya maksud za'faran di sini, kemudian hendaklah dia minumnya. Maka selesai ni semua. Ya Syekh. Sampai ada orang mengatakan Yasin ini 1000 obat. Kalau gitu tak payah pakai doktor. Ya kan? Ini jahilnya manusia. Kadang-kadang orang ni yang yakin ni, dia pun jadi bomoh. Saya boleh mengobati 1000 penyakit dengan berpegang dengan hadis tadi. Yang ni, Yasin adalah 1000 obat penyakit. Itu nanti saya bawa hadisnya. Hadis palsu ni. Bayangkanlah ya, anda belayar ke mana-mana kan, ke Amerika dan sebagainya. Ada tak pernah jumpa satu klinik, satu hospital mengatakan satu doktor boleh menjadikan orang tu dirawat 1000 penyakit? Ada? Kalau ada, orang ni akan dituduh, akan didakwa sebab penipu. Dia ada sertifikat doktor misalnya, dia mengatakan saya boleh merawat 1000 penyakit. Sebab banyak sekarang bomoh-bomoh seperti itu. Dia mengatakan saya ada ruqyah, ada ayat jampi, boleh merawat berbagai-bagai penyakitan. Jangan percaya Syekh. Kita meruqyah orang bila tak ada jalan lain, betul kan? Kita tak jamin, yang menjamin Allah. Tapi berapa ramai kena tipu? Tempoh hari di Indonesia, berapa ramai yang mati? 4 orang mati ya? Ada mengatakan lebih. Ramai yang mati, dipijak kerana batu tu. Syekh, ini dajjal, dajjaluna kadzabuna. Makanya hari-hari saya minta kepada antum, kalau nak beri salam, sebelum beri salam kita Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masih ad-dajjal. Kenapa dajjal kadzabuna, dajjaluna kadzabuna akan muncul? Kadang-kadang kita fikir orang laki-laki ni baru punya satu batu yang boleh menyembuhkan penyakit atau tidak. Itu semua dah pergi ramai-ramai minta kepadanya, sujud kepadanya. Bagaimana kalau dajjal betul keluar? Apa orang itu akan buat? Sembah terus. Ya kan? Kubur Habib Nur apa dia? Budak kecil. Budak kecil lagi ya? Allah, lagi budak ni boleh buat apa? Makanya antum jangan jadi orang jahil, jangan sembah dajjal kadzabuna seperti ini. Makanya kita minta kepada Allah SWT, sebelum dajjal ataupun sebelum dajjal yang besar tu muncul, biar kita dilindungi daripada dajjal yang kecil ni. Berapa ustaz mengatakan saya ada batu, kalau anda datang ke rumah anda rendam, baca selawat, minum, sembuh. Jangan percaya, ini dajjal ni. Iya, dajjal yang sebenar akan turun. Dia berkata kepada pokok-pokok yang tak berbuah,
Wahai pokok, keluarkan buah. Keluarkan buah saja. Orang-orang yang sudah mati, yang sudah tak ada lagi tulang-tulangnya, dia katakan, wahai kalian, keluar. Dia akan keluar. Orang miskin sangat, dia katakan, kutip batu-batu bawa ke sini. Dikutip batu, disuruh jadi emas. Kalau Dajjal seperti ini datang, orang-orang seperti ini yang tak punya akidah, tak punya iman, akan disembah Dajjal. Makanya mereka akan jadi pengikut Dajjal. Ya, jadi pengikut Dajjal di antaranya umat Nabi Muhammad SAW yang tidak dibekali dengan akidah. Maka Dajjal yang kecil-kecil ni keramat Habib Noh. Ya Syekh, apakah mesti kita nak jadikan orang tu sebagai guru kita mesti ada keramat? Orang yang berfikirkan seperti ini, anak baca di dalam sejarah, dalam sirah, dalam tafsir, itu orang jahiliyah. Apa kena orang jahiliyah? Ya Muhammad, katanya, kalau engkau boleh buat itu, buat ini, kami ikut engkau. Tapi Nabi Muhammad tak boleh buat itu semua. Ada ayat dalam Al-Quran, ya. Subhanallah. Dalam cuba lihat Ustaz Idris dalam surah At-Taubah 38. Cuba lihat surah At-Taubah 38. Seingat saya surah Taubah 38. Tuan-tuan, kalau kita surah Taubah surah ke-9 38. Cuba lihat tuan-tuan. Di tengah, tuan-tuan, orang-orang bid'ah di Singapura sudah mula mengatakan, guru kami dulu ada magic. Siapa dia? Habib Noh ada magic, Wali Songo ada magic. Kalau anda mengatakan yang benar itu ada magic, Rasulullah SAW pun tak ada magic. Mukjizat pun ada sebab. Sehingga orang-orang jahiliyah mengatakan, ya Muhammad, kalau engkau seorang Nabi dan Rasul, tunjukkan kau punya magic. Lihat dalam surah At-Taubah 38. Saya baca. Makanya kalau baca Quran, jangan baca buku, jangan baca Yasin sahaja, baca semua. Sebab kalau baca Yasin tak jumpa benda ni. Lihat, araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Bukan yang ini, ya. Iya. Nanti dulu. Sebentar ya sahabat. Saya ada ayat yang berkata tentang Allahu Akbar. Ustaz Idris, cuba lihat surah Al-A'raf 188. Saya bawa antum ni, ataupun yang paling jelas surah Isra 90. Al-Isra 90. Cuba. Surah Isra surah berapa, Idris? 17. Berapa? 17. 90, 91 dan seterusnya. Lihat. Saya minta ya tuan-tuan muslimin dan muslimah, cuba sama-sama bawa Al-Quran kalau datang ke majlis ni, supaya kita sama-sama menikmati agama Allah yang diturunkan melalui Al-Quran, yang berupa hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Betul. Lihat surah Al-Isra ayat 90. Ini menunjukkan Nabi Muhammad pun tak boleh buat apa-apa. Tak ada magic-magic, Syekh. Orang sekarang, guru saya boleh terbang. Allahu Akbar. Guru saya boleh itu, boleh ini. Nabi Muhammad pun tidak mampu. Lihat di dalam surah Al-Isra. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Mereka orang-orang jahiliyah berkata, kami sekali-kali tidak percaya kepadamu sehingga kamu memancarkan mata air dari bumi untuk kami. Nanti Dajjal keluarkan, keluar. Au takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjira al-anhar khilalaha tafjira. Atau kata orang jahiliyah, kamu mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur, lalu kami alirkan sungai-sungai di celah-celah kebun yang deras alirnya. Au tusqitus samaa kama za'amat alaina kisafan au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Atau kami jatuhkan langit
berkeping-keping atas kami, atau kamu jatuhkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana kamu katakan atas kamu. Datangkanlah Allah dan malaikat-malaikat berhadapan muka dengan kami. Kurang ajarnya mereka. Betul kan? Nabi dicabar macam ni. Nabi Muhammad sekarang mereka cabar. Nabi hantar tak punya apa-apa, Syekh. Sehingga mereka mengatakan, anta ada ilmu kulit, kami ada ilmu isi. Apa ilmu kulit? Quran dan hadis. Kami ada ilmu isi. Apa dia? Ilmu zikir-zikir laduni. Kan kurang ajar mereka. Agama Allah, Quran dihina, Syekh. Kulit katanya. Dia nak isi. Maka mereka adalah orang-orang yang besok ditipu oleh Dajjal. Saya teruskan lagi. Boleh saya baca terus? Au yakuna laka baitun min zukhrufin au tarqa fis samai walan nu'mina lirukika hatta tunazzila alaina kitaban naqra'uh. Qul subhana rabbi hal kunta illa basharan rasul kuntu illa basharan rasula. Lihat di sini. Atau kamu mempunyai sebuah rumah dari emas. Bayangkanlah, nak jadi nabi mesti ada rumah daripada emas. Saya tak percaya. Nabi rumahnya kecil, yang jadi kubur tu rumah dia. Atau kamu naik ke langit, dan kami sekali-kali tidak mempercayai kenaikanmu itu hingga kamu turunkan atas kami sebuah kitab yang kami baca. Katakanlah, Maha Suci Tuhanmu, bukanlah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi rasul. Jadi dia rasul, bukan ahli magic. Faham dah? Rasulullah tu rasul, nabi. Tapi orang sekarang, subhanallah, mengangkat nabi dan rasul lebih daripada yang Allah sudah angkat. Dan wali-wali mereka jadikan orang sakti, orang magic, orang yang pandai, dan mereka sembah. Betul kan? Mereka tak sudi minta kepada Allah, tapi mereka sudi minta kepada Muhammad Suhaimi. Ya Syekh Muhammad Suhaimi, minta itu, minta ini. Ya Abdul Qadir Jalani Aghithna. Inilah orang yang suka baca Yasin. Betul kan? Siapa yang suka bila malam Jumaat, Ya Abdul Qadir Jalani Aghithna? Orang yang baca Yasin. Kita tak baca. Sebab dia hanya baca Yasin, kitab yang besar 30 juz, hanya dibaca sebahagian daripadanya. Kenapa hati mereka dimatikan? Kerana mereka tidak tadabbur kepada seluruh Al-Quran. Apa ayat yang kita baca tadi? Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Ayat apa Ustaz Idris? Cari. Surah Muhammad. Syekh, anda datang, anda kesian dan sayang kepada antum. Saya tahu saya banyak dikeji, dihina. Saya tak kisah. Penghinaan itu pahala yang besar. Jadi jangan balas mereka ya, menghina kita. Kita dah dapat pahala, takkan kita nak buat jahat. Macam mana Nazri? Anda dah dapat pahala, takkan kita nak balas. Nanti pahala anda Allah tarik. Tak apa. Setiap kali kita dihina, dikeji, difitnah, pahala diberi, dosa kita mereka ambil. Jangan pahala yang anda dapat daripada Allah, anda batalkan dengan balas. Jangan balas. Balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Okey, hadis yang kita baca tadi, hadis ini adalah hadis palsu. Kerana di dalam rawinya Muhammad bin Marwan, dia adalah majhul. Dan Amar bin Al-Mubarak dinyatakan oleh Ibnu Ma'in sebagai tidak siqah. Apa arti tidak siqah? Tidak dipercayai dan tidak amanah. An-Nasa'i menyatakan matrukul hadis, hadis yang wajib ditinggalkan. Ibnu Adi menyatakan Hasan bin Al-Husain Al-Urani pula seorang pemimpin Syiah, hadisnya tidak siqah. Di mana rujukannya? Lihat Lisanul Mizan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Subhanallah, kita yang punya kitab tidak akan ditipu. Ana bersyukur dan berdoa kepada orang-orang yang membantu ana itu hari beli kitab. Dia termasuk Bang Mat dan Yusuf Payah itu hari. Kerana dengan ada kitab seperti ini, inilah hasilnya. Kalau tidak, bagaimana nak bercakap? Bagaimana nak bercakap? Ya? Infak-infak antum, Allah buahkan hasil. Antum mati meninggalkan ilmu. Ilmu inilah yang
paling bermanfaat kepada kita semua, insya-Allah. Jawapan soal kedua, baru kedua saya macam mana? Waktu dah penghujung. Iya, teruskan sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebaliknya, adakah hadis yang sahih tentang Yasin? Ada hadis yang sahih tentang Yasin. Ada, tetapi yang sahih ini suruh baca Yasin, bukan minta itu minta ini. Kalau minta pun sebagaimana di dalam tu hari kita bincangkan, membaca Al-Quran kalau mengharapkan daripada Allah, Allah akan beri. Tetapi kalau mengharapkan itu dan ini yang tidak ada dalilnya, itu menjadi bid'ah. Ada dalilnya insya-Allah. Kita bawa yang ini dulu. Tapi terlalu sedikit. Kita bukan membolak-balikkan, tetapi yang kita baca adalah hujjah. Ada hadis yang sahih juga tentang Yasin. Iya, kalau ada pun terlalu sedikit, hampir tidak ada. Ya, yang mengkhususkan Yasin hampir tidak ada. Tapi yang macam orang yang mengkhususkan baca Yasin di malam tentu dan sebagainya, cuba lihat. Yang kedua, membaca untuk orang mati atau menghadiahkan pahalanya kepada orang mati. Saya sudah menulis satu buku wasiat Imam Syafi'i, dan saya sudah menulis juga tahlilan menurut Imam Syafi'i. Saya juga dah mengeluarkan CD, cuba tonton. Berpuluh kitab yang kami kedepankan, nampaknya mereka pun tidak boleh terima. Itu kitab yang kita kedepankan. Berpuluh kitab kita tunjukkan di CD kulitnya, dalamnya kita ada lain lagi. Rupanya yang dicari Ustaz Rasul baca salah. Itu saja. Kesalahan membaca, bukan isinya. Hadis-hadis yang berkaitan tentang membaca Yasin kepada orang yang nazak terlalu banyak, tapi saya ambil sedikit saja. Terlalu banyak, tetapi saya ambil sedikit saja. Ya? Hadis-hadis yang memperkatakan tentang membaca Yasin kepada orang yang nazak, orang mati, atau menghadiahkan pahala kepada orang mati, ialah antaranya min tariq Marwan, bukan Mirwan, Marwan ibn Salim an Safwan ibn Amr an Shaykhin an Abi Darda wa Abi Dzar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min mayyitin fayuqra'u 'indahu Yasin illa hawwanallahu alaihi. Allahu akbar. Dari jalan Marwan bin Salim, dari Safwan bin Amr, dari seorang syekh, disebut dari seorang syekh, nama syekhnya tak tahu. Dari Abu Darda, dari Abu Dzar, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang pun yang akan menghadapi kematian kemudian dibacakan di sisinya surah Yasin, melainkan pasti Allah akan meringankan kematiannya dan siksa kuburnya. Ini yang dipegang oleh orang sekarang. Saya sayang bapak saya, jom kita baca Yasin ramai-ramai. Sedangkan perbuatan itu bid'ah. Anta bukan sayang kepada bapa anta bila anta buat seperti ini. Apakah anta tidak faham? Apabila mati anak Adam, tinggalkan tiga. Satu daripadanya adalah meninggalkan anak yang soleh. Kalau buat bid'ah, anak soleh? Tidak, anak mubtadi'. Bukan anak soleh anak sunnah, yang memegang sunnah. Tapi kalau bid'ah itu mubtadi' namanya. Hadis ini adalah hadis palsu. Dalam sanadnya terdapat perawi yang matruk. Apa arti matruk? Yang wajib ditinggalkan. Bernama Marwan bin Salim. Kita dah sebut tadi Marwan bin Salim ni. Dijelaskan oleh Imam bahawa Marwan bin Salim, imam-imam hadis ya, Marwan bin Salim seorang rawi yang dhaif dan tidak siqah. Menurut Abu Urbah Al-Harrani, bahawa Marwan bin Salim suka memalsukan hadis sebagaimana yang dijelaskan oleh As-Saji. Imam Bukhari dan Muslim menyatakan bahawa mungkarul hadis. Cuba lihat dalam Tahzibul Kamal, dijelaskan oleh dua imam ni. Hadis seterusnya, ma min mayyitin yuqra'u inda ra'sihi Yasin illa hawanallahu ta'ala alaihi. Tidak seorang mayat yang dibacakan di kepalanya surah Yasin kecuali Allah Ta'ala akan memberi keringanan kepadanya. Menurut Syekh Al-Albani rahimahullah, dalam sanad hadis ini terdapat seorang yang suka memalsukan hadis. Sanadnya lemah. Tadilah namanya Marwan. Ya. Hadis ini diriwayatkan dari tabi'in secara mauquf yang terhenti, tak sampai kepada Rasulullah SAW. Lihat silsilah al-hadis ad-dha'ifah 5219. Menurut Imam Malik pula bahawa membaca Yasin atau surah Yasin di samping orang yang hampir mati, yakni sakratul maut, bukan hal yang dianjurkan dan hukumnya makruh, tapi karaha tahrimiyah.
karaha tahrimiyah, makruh yang haram, bukan makruh yang mereka mengatakan dibuat tak dapat apa-apa, ditinggalkan dapat pahala, bukan itu. Karaha tahrimiyah. Hadis nombor 12. Man qara'a Yasin ibtigha'a wajhillah ghafara lahu